Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali dalam playlist My Inner Life. Baik, pada hari ini saya nak bercerita sikit tentang Google Certified Educator Level 1. Baik, apakah Google Certified Educator? Ini adalah satu program yang dibina oleh pihak Google yang bertujuan untuk melatih melatih guru-guru khususnya untuk mengoptimiskan penggunaan G Suite. Kita ada level 1, ada level 2, lepas tu training dengan innovator. Tapi pada kali ini saya nak cerita sikit tentang level 1. Google Certified Educator level 1 ni bermaksud kita berjaya untuk implement elemen-elemen dalam G Suite dalam PDPC kita yang bertujuan untuk mengenhanskan kita punya sesi pembelajaran dan pengajaran kita. Baik, bagaimana saya bermula? Cerita dia masa PKP tu kita dapat random link dari kawan-kawan kita masa webinar semua. So kita dapat satu link ni, so kita masuk and then kita terus daftar. It's about GCE. Memang saya sebenarnya nak masuk nak dapatkan level 1 sebelum ni. Memang saya pernah masuk tapi saya tak tahu kenapa memang saya tak dapat feel untuk belajar tentang GCE ni. Jadinya mungkin sebab dia punya modul ni kalau kita masuk yang original punya website, dia banyak section. So kita akan rasa soalan dia ni macam mana ni, penerangan dia macam mana. So kita akan hilang mood kat situ, demotivate. Jadinya ada link berkaitan dengan GCE ni, saya terus masuk and then saya terus enroll. Jadinya yang Google Certified Educator ni untuk level 1, saya belajar menerusi SOL 24/7. Apakah SOL 24/7 ni? SOL 24/7 ni adalah satu voluntary organisation yang dia fokus dari segi sains and then dia fokus dari segi teknologi, pendidikan, okay? So ini adalah laman web dia, sol247.org. Baik, kalau kita lihat kat sini, ni free online classes. So kita boleh book. Kalau kat sini, certified classes in English, digital skill and personal development. Lepas tu dia ada macam-macam lah program. Kalau cikgu-cikgu semua berminat boleh join kat sini. Tapi apa-apa kita tengok dulu secara rough apakah dia SOL 24/7. Dan sebagaimana kita dapat lihat kat sini, kita punya parent kat sini kita dah nampak Ministry of Education and then dia punya partners. So jadinya mereka providekan diorang punya kepakaran untuk certified kita especially in Google. Baik, nak jadikan cerita, saya dapat satu email dari pihak SOL 24/7 yang menyatakan saya dah layak untuk menyertai training course untuk GCE level 1. Baik, untuk SOL 24/7 ada diorang untuk training course ada 7 hari, tak termasuk hari bercuti, dan diorang provide 2 hours untuk setiap sesi. Jadinya daripada dalam 7 hari tu kita akan belajar semua perkara-perkara dalam G Suite and then pihak SOL juga menyediakan tugasan-tugasan yang kita kena lengkapkan sebelum kita duduk peperiksaan. Jadinya once kita dah selesai 7 hari belajar dengan diorang, training courses ni, kita akan dikenalkan macam mana kita nak mendaftar and then kita akan terus masuk untuk periksa lah bersama-sama dengan Google. Awal-awal sekali kita akan belajar macam mana kita nak buat folder and then kita belajar macam mana nak menggunakan Google Slide and then kita mula buat form. Lepas tu kita akan belajar buat slide, guna Google Docs and then kita juga akan belajar spreadsheet and then kita juga akan belajar tentang Google Sites, Google Meet, and then kita belajar tentang calendars, lepas tu kita belajar tentang task. Banyak benda yang kita rasa kita tahu tapi sebenarnya ada lagi perkara yang kita tak explore tentang Google ni. So jadinya bila saya menyertai kursus ni, macam-macam perkara yang kita dapat belajar and then kita gunakan, kita implementkan
apa yang efek yang saya dapat masa saya belajar ni, dulu saya jarang guna Google, so saya tak well organized, tapi bila mereka providekan kursus ni, mereka ajar macam mana how to use stars and then the calendars. Jadinya untuk lepas saya dah habis belajar ni, saya optimizekan penggunaan kedua-dua widget tu. Okey, ini dalam Google, ini dalam Google Drive saya. Ini adalah tugasan-tugasan yang kita kena lengkapkan. Nanti kita akan buat slot yang lain. Saya akan tunjukkan sikit-sikit lah apa yang kita akan belajar daripada slide-slide ini. Daripada aplikasi-aplikasi ini. And then nanti kita akan cuba fokuskan lah apa yang tugasan yang mereka train pada kami. Baik, untuk Soul 24/7 ni, setiap kali kita masuk sesi, setiap kali kita masuk sesi ini, mereka akan ajak aplikasi dalam Google, dan at the end of one session, bukan at the end one session, maksudnya dalam satu bahagian tu, dalam setiap satu bahagian yang berakhir, kita kena buat tugasan. Tugasan ni ada dalam unit review. Kalau kita dapat lihat kat sini ada 12 unit review, dan dia punya tugasan merangkumi G Suite yang kita dah belajar. Setiap kali satu sesi apa yang kita dah belajar, and then kita kena buat tugasan. Apa yang kita belajar, kita akan buat tugasan sampailah selesai ke 7 harinya. Bila dah selesai 7 hari tu, baru kita dibenarkan untuk dapat voucher dari pihak Soul untuk kita daftar untuk menduduki peperiksaan. Okey, walaupun dia bentuk online, dia remote learning, macam mana pihak Soul menekankan kepada kami tentang unit review ni? Okey, sebab kenapa? Mereka nak pastikan kita betul-betul menguasai. Dan kalau kita lihat kat sini, ini adalah homework tracker. Maksudnya setiap kali kita buat, kita kena share, kita kena publikkan, dan kita kena share dengan pihak Soul supaya mereka boleh cek tugasan yang kita dah buat bagi setiap unit review tu. Bila kita dah selesai, kita share link kat sini, so diorang akan cek. Once diorang dah cek ke semua unit yang ada dekat dalam training program kita, barulah mereka akan benarkan kita untuk menduduki peperiksaan. Baik, bila kita dah selesai buat semua unit review, mereka akan cek. Bila mereka dah cek, mereka akan validate, dan baru mereka akan hantar email dekat kita. Email tu ada anonymous code voucher, anonymous code dalam bentuk voucher. So kita kena gunakan voucher tu untuk mendaftar dengan Google. Okey, untuk sesi training ni ada 2 mode, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Yang saya tahu exam dia dalam bahasa Inggeris, tak ada soalan dalam bahasa Melayu. Pada pendapat saya, bila kita saya prefer untuk belajar guna bahasa Inggeris, sebab mudah. Sebab once kita berhadapan dengan bahasa-bahasa teknologi, it's easier for us untuk menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Sebab ada certain terms yang kalau kita translate in Malay, dia obviously akan berubah, dan time tu nanti akan kita sendiri pun rasa risau. Especially kalau kita dalam exam, tiba-tiba ada term yang luar biasa, kita boleh menggelabah, and then kita dah tak boleh fokus nak menjawab soalan. Setiap kali, this is rule of thumb daripada saya, setiap kali sesi kita selesai, kita terus buat unit review. Bila selesai buat unit review, senang sebab masa dia orang akan tetapkan 7 hari mesti settle. Dengan 12 unit review, kalau cikgu-cikgu, kalau rakan-rakan semua nak habis, nak biar dulu buat last minute, memang akan kelang kabut. Okay, jadinya untuk nasihat saya, it's better bila selesai unit review, terus buat. Habis, terus buat. Untuk Soul 24/7 ni, once kita dah selesai sesi training kita, harian training kita tu kan, kita boleh request dengan kita punya instructor video dari pihak mereka supaya kita boleh buat ulang kaji. Even saya pun kadang-kadang saya terlupa apa yang aktiviti ni, macam mana nak buat ini. Especially in spreadsheet, sebab kadang kita jarang buat spreadsheet ni.
Tapi siapa yang buat tu saya ucapkan tahniah lah. Yang saya memang jarang buat spreadsheet, so kita akan terlupa sikit macam mana nak buat. So kita boleh request dari pihak instruktor kita video untuk rakaman sesi training kita. Instruktor daripada Seoul sangat efisien. Saya punya instruktor Miss Syaista memang cepat respon. Contohnya saya terlupa macam mana step, and then saya nak tengok video saya request, and then dia akan respon, fast respon. Sangat best bila belajar dengan instruktor dekat Seoul 24/7. Kita dah selesai 7 hari training tu, so it's time for us to register for GCE level 1. Jadinya kita punya instruktor akan beritahu macam mana kita nak mendaftar, apakah perkara-perkara yang kita kena fokus, and then ada beberapa soalan yang kita boleh buat when we enroll dalam Seoul 24/7. Semua aspek tersebut akan kita belajar. Dan bila kita berhadapan dengan soalan senario, ada 11 soalan. 11 soalan tu bukan 11 soalan semata-mata. 11 soalan tu, satu soalan ada beberapa pecahan. Tapi dia merangkumi G-Suite yang kita dah belajar dalam Seoul 24/7 training. Selepas kita selesai jawab semua soalan untuk GCE level 1 ni nanti, diorang akan mention result akan keluar dalam masa 14 hari. Tetapi untuk hari tu, saya dapat result dalam masa 3 hari and pass lah untuk dapat level 1. Jadinya, rule of thumb untuk bila kita nak berhadapan dengan soalan-soalan daripada pihak Google ni, apa-apa pun kita kena faham apa kehendak soalan, and then kita kena faham betul-betul situasi. Ini tambahan daripada Seoul, instruktor kita orang selalu ingatkan bila jawab soalan examination, kalau tak confident, tekan review semula. So nanti bila kita dah selesai jawab, kita boleh review semua balik soalan yang kita tak jawab tu, ataupun kita tak confident, kita boleh tekan and then kita boleh jawab semula. And then pihak Seoul juga cakap soalan kalau boleh gunakan 30 minit untuk jawab MCQ, dan baki dia you kena jawab, gunakan masa itu untuk jawab soalan berbentuk senario. Sebab mereka pernah buat eksperimen, mereka juga dah implement dengan beberapa batch yang lain. 3 hours itu memang cukup makan. Jadinya tak boleh membazir duduk satu tempat and then fikir lama-lama. Kalau tak confident, just tekan je mana-mana jawapan and then klik review semula. Nanti dia akan review semula lah. Kita akan pergi balik pada soalan yang kita tak dapat. Okay, apa yang saya dapat bila kita masuk dalam Seoul ni, apa yang saya dapat belajar? Banyak benda yang saya dapat belajar. Walaupun sebelum ni kita biasa guna Google Suite punya application tu, tetapi tak optimize. Bila tak optimize ni, kadang-kadang kita tak tahu, oh benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. So, sekarang ni kita dah belajar, it's time for us untuk menggunakannya seoptimum yang boleh. Okay? Sebab kita belajar ni bukan setakat untuk kita untuk just dapat saja, tetapi untuk mempertingkatkan kita punya mutu hidup kita. Kalau sebelum ni kita belajar, kalau sebelum ni kita gunakan buku ataupun kita gunakan daily planner untuk buat aktiviti, but now kita dah ada Google Task, kita dah ada kalender. So kita gunakan benda-benda tu untuk membantu kita. As well kita tahu semua orang sekarang dah ada smartphone. So dia boleh jadi sebagai reminder. So kita boleh be prepared lah untuk buat aktiviti yang seterusnya. And then Google Docs, it's benda yang sama. Cuma yang kita boleh, yang seronoknya it's cloud based. Jadinya kita nak access kat mana-mana pun mudah as long kita ada internet connection. So jadinya apa yang kita boleh simpulkan, teknologi pada hari ini memudahkan kita, tetapi kita mesti plan betul-betul. Baik, setakat itu saja kita punya perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Ini adalah playlist My Elo Life. Saya Kabuki Teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.